Assalamualaikum dan selamat malam bersama saya Hana Ismail dalam rancangan Tijarah, program kewangan Islam anda. Baiklah, tahukah anda, hampir 65% rakyat Malaysia telah dikenal pasti tidak mempunyai kemahiran terhadap literasi kewangan. Dan menurut kajian, sikap cenderung dalam melakukan pinjaman peribadi dan kad kredit bagi menampung gaya hidup berlebihan menjadi punca golongan muda berusia 25 hingga 44 tahun diisytiharkan muflis. Gagal menabung, terlibat dalam skim penipuan cepat kaya, tidak mempunyai sebarang perlindungan takaful serta tidak mampu untuk menguruskan hutang dan perbelanjaan harian dengan baik antara kegagalan yang dihadapi masyarakat dalam menguruskan kewangan mereka. Ditambah dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak stabil, apakah faktor yang harus diambil kira ataupun dipelajari untuk memastikan perbelanjaan yang dibuat bersandarkan keperluan? Apakah inisiatif yang perlu dilakukan bagi mempunyai simpanan kecemasan saat ini? Dan bagi menjawab segala persoalan yang timbul, kita jemput ke Tijarah yang amat arif Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar selaku Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hana, terima kasih jemput. Sama-sama. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Baiklah, macam mana tempoh total lockdown setakat ini? So far Alhamdulillah, kebanyakan mesyuarat dan ada juga kes yang kita kendalikan dengan secara online, Hana. Alhamdulillah. Baik Datuk, ya, berbalik kepada topik perbincangan kita pada malam ini, ya. Negara kita ni masih lagi bergelut dengan cabaran yang belum pernah dialami sebelum ini, iaitu pandemik COVID-19. Apa yang kita boleh pelajari di sini, ya? Pandemik ini telah mengubah cara kehidupan kita di mana kita ni diseru dan diminta untuk menyesuaikan diri dengan norma baru seperti penjarakan sosial, penjagaan kebersihan diri dan meminimumkan pergerakan keluar rumah bagi mengelakkan penularan wabak ini. Dan menurut Datuk lah kan, bagaimana kehidupan norma baru ini sebenarnya mampu membantu rakyat untuk mengelakkan pembaziran yang sering berlaku hingga membawa kepada muflis dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, betul lah, Ana, kalau kita perhatikan dalam suratul Mulk, Allah SWT jelas menyebut Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT jadikan kehidupan dan kematian ini tidak lain dan tidak bukan liyabluwakum, untuk menguji kamu ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Maka dalam konteks pandemik COVID-19 ini sudah tentu adalah sebahagian daripada ketentuan Allah SWT dalam kehidupan kita. Maka sudah tentu dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, Allah SWT ingin melihat dan menguji di antara hamba-hambanya manakah mereka-mereka yang terbaik amalan mereka. Dan sudah tentu dalam konteks soalan yang Hana kemukakan tadi, maka apa yang berlaku dalam tempoh pandemik ini, sekiranya setiap seorang daripada kita dapat mempelajari musibah dan ujian yang dikenakan kepada kita, dan dalam konteks literasi keuangan, pemahaman, kemahiran keuangan masyarakat Islam di negara kita khususnya akan dapat membantu masyarakat individu itu untuk berjaya menghadapi setiap ujian dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Jadi maknanya setiap seorang daripada kita tidak boleh merasa kecewa dengan apa yang berlaku. Sudah tentu yang amat penting dengan pandemik COVID-19 ini, kita hendaklah merancang sebaik-baiknya. Dan dalam perancangan itulah literasi kewangan ataupun pemahaman kita terhadap kewangan, pendapatan kita dan bagaimana kita berbelanja dalam tempoh pandemik ini sangat penting, Hana, dalam menjadikan kita berjaya untuk menghadapi ujian ini. Inilah yang Allah SWT sebut di dalam suratul Mulk tadi, musibah kehidupan pandemik norma baru ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendidik kita, membezakan kita siapakah di kalangan hamba-hamba Allah SWT itu yang akan berjaya dan terbaik amalan dan perbuatan mereka
sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Subhanallah. Datuk, saya sebenarnya cukup setuju dengan jawapan Datuk tadi ya. Sebab apa? Dalam musim pandemik ini dan juga total lockdown ini, apa yang perlu kita ambil adalah ibrah dan juga hikmah daripada setiap yang berlaku. Baik Datuk, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi pertanyaan yang kita nak tanyakan kepada Datuk, tapi kita akan jumpa lagi selepas ini dalam program Tijarah. Baiklah, anda masih menyaksikan program Tijarah, rancangan keuangan Islam anda bersama dengan saya Hana Ismail, dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar, Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, membincangkan mengenai literasi keuangan. Baik Datuk, soalan saya yang seterusnya, masih ramai lagi ya masyarakat kita yang tidak dapat membezakan di antara apa itu komitmen perbelanjaan tambahan serta pelaburan. Sebagai contoh, saya memang wajib minum kopi setiap pagi sebelum saya mula bekerja. Jika tidak, saya tidak akan dapat menyelesaikan segala tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Dan di sini, kopi itu mungkin jatuh dalam kategori komitmen. Tetapi adakah Starbucks latte yang saya suka minum tu, yang berharga lebih kurang RM13 tu, jatuh dalam kategori komitmen ataupun perbelanjaan tambahan? Jadi persoalan saya, apakah sebenarnya langkah-langkah yang harus kita ambil oleh masyarakat untuk mengenal pasti kesilapan dalam pengurusan kewangan mereka? Yang mana komitmen, yang mana perbelanjaan tambahan, Datuk? Okey, terima kasih Hana. Dalam konteks inilah, maka sudah tentu pemahaman dan berkaitan dengan literasi kewangan ini sangat penting. Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka dalam konteks inilah Hana, saya berpandangan bahawa kefahaman yang jelas, pengetahuan yang jelas berkaitan dengan kewangan ini sangat penting. Dan sebagai contohnya, apa yang Hana sebut tadi itu, iaitu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membezakan antara yang mana merupakan satu keperluan asasi yang perlu diberi keutamaan dengan apa yang dianggap sebagai berbelanja pada sesuatu yang tidak dianggap sebagai keperluan. Maka dalam konteks inilah dan dalam keadaan kita berada dalam tempoh pandemik ini, maka sudah tentu perancangan kewangan yang agak terperinci sangat penting. Allah SWT sebut di dalam Quran, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu melakukan persediaan mengikut kekuatan kamu. Dalam konteks ini Hana, kita tengok kekuatan, kemahiran, ilmu, bagaimana kita berbelanja, ini adalah sangat penting. Khususnya dalam keadaan ujian COVID-19 ini, kita perlu membuat perancangan yang begitu rapi berkaitan dengan kewangan kita. Perlu kita untuk melakukan simpanan. Kita perlu pastikan pendapatan kita. Kalau dahulunya mungkin kita buat simpanan, kita berbelanja dahulu, kemudian baru kita buat simpanan. Dalam keadaan pandemik COVID-19 dengan norma yang baru ini, pada pandangan saya Ana, penting untuk kita set aside contoh pendapatan kita bulanan, contohnya dalam 10 ke 15%, 10 ke 20% untuk kita set aside daripada awal lagi, yang ini yang kita akan simpan. Jadi baki daripada 20% tadi tu yang kita akan berbelanja. Dengan cara begitu Hana, pada pandangan saya, ianya akan dapat mengelakkan kita daripada berbelanja sesuatu yang macam Hana sebut tadi. Kita berbelanja yang bukan satu keperluan. Sebab bila kita tengok kan Hana, pendapatan kita banyak, kita berbelanja, kita tak tolak dulu simpanan, maka sudah tentu tendensi kita yang mudah dipengaruhi oleh syaitan, nafsu dan sebagainya, kita akan bertindak untuk berbelanja dan
dan di sinilah apa yang berlaku, kadang-kadang kita membeli perkara-perkara yang mungkin tidak diperlukan. Jadi by the end of the month contohnya, kita dah tidak ada baki simpanan lagi untuk kita sediakan dalam keadaan-keadaan seperti mana yang Hana sebut tadi. Mungkin berlaku emergency, mungkin akan berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan kita. Madangkan kita tidak ada simpanan awal, maka menyebabkan kita akan berada dalam keadaan kesusahan. Maka di sinilah yang saya sebutkan daripada awal tadi. Ujian Allah SWT mengajar kita dalam keadaan norma baru ini untuk kita duduk, fikir dan juga buat perancangan yang terbaik berkaitan dengan perancangan kita, kewangan kita. Dan di sinilah pada pandangan saya, literasi kewangan itu sangat penting sebab Allah dah sebut dalam surah Az-Zumar tadi dengan jelas bahawa orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dalam konteks ini pengetahuan berkaitan tentang kewangan, adalah lebih aula dan lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak ada pengetahuan berkaitan dengan kewangan ini. Baiklah. Datuk, sebenarnya jawapan Datuk tadi mengingatkan saya mengenai kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ini mengatur dan mentadbir kerajaan. Dia menyimpan 7 tahun simpanan untuk menghadapi kemarau, kan Datuk, kan? Ya, betul. Baiklah, Betul. kita pun bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan komitmen dan perbelanjaan, kan. Namun bagaimana pula dengan mereka ni yang mana gaji ni memang dah cukup-cukup untuk makan je dan perlu menanggung ahli keluarga lain. Mungkin golongan ni tak ada wang lebihan untuk dijadikan simpanan. Dan bagaimana golongan seperti ini boleh dibantu bagi merancang kewangan mereka supaya mereka juga diberi peluang untuk mengembangkan portfolio kewangan mereka, Datuk? Saya pada pandangan peribadi saya lah, Hana, faktor gaji cukup-cukup makan ini tidak boleh dijadikan alasan. Sebaliknya, individu perlu mengkaji semula faktor-faktor. Antara faktor-faktor yang saya rasa penting ialah berkaitan dengan tiada simpanan kecemasan. Jadi seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum daripada ini, kalau kita mengambil pendekatan untuk membuat simpanan terlebih dahulu, maknanya contohnya kalau kita dah tahu dah berapa gaji kita yang akan kita terima setiap bulan, kalau kita mengambil pendekatan untuk menyimpan terlebih dahulu, kalau dahulu kan kita mengambil pendekatan untuk berbelanja, baki daripada perbelanjaan tu barulah kita simpan, Hana. Maka kita perlu buat perubahan. Bila Hana tanya dengan saya soalan berkaitan dengan pendapatan yang cukup-cukup tadi itu, tips yang pertama yang mungkin saya boleh berkongsi dengan mereka-mereka yang merasakan bahawa pendapatan cukup-cukup tadi itu ialah untuk membuat simpanan awal. Kemudian baki daripada yang kita dah tolak tadi itu, yang saya kata mungkin dalam 10% kita dah tolak awal, baki itu mungkin kita boleh start untuk berbelanja. Sebab macam yang saya sebutkan tadi, kalau kata kita belanja terlebih dahulu, kita bimbang kita akan membelanjakan sesuatu yang bukan dalam keperluan. Tetapi kalau kita dah tolak daripada awal-awal, insya-Allah, Hana, saya rasa kita akan ada baki sedikit saja yang kita allocate untuk perbelanjaan. Jadi yang ini yang faktor yang pertama yang mungkin saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan dan di luar sana lah. Baik, terima kasih Datuk. Kita pun nak berhenti rehat seketika. Saya pun nak minum kopi yang saya bancuh sendiri ni, Datuk. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama lagi dalam program Tijarah. Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah membincangkan mengenai literasi keuangan, dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mukhtar. Datuk,
Saya ingin bertanyakan mengenai konsep tawakal dalam Islam kan. Ini kerana saya sangat tertarik sebenarnya dengan pandangan kebanyakan masyarakat Islam mengenai tawakul ni. Sebagai contoh kan, bila kita ni bertanya adakah mereka ni sudah merancang kewangan mereka bagi masa depan diri dan juga keluarga, sudahkah mereka mempunyai simpanan yang cukup untuk bersara ataupun financial education plan bagi anak-anak? Jawapan mereka, oh, kita tak perlu risau mengenai masa depan kerana kita ni harus yakin dengan Allah. Kita ni harus bertawakal pada Allah. Allah telah merancang segala-galanya. Jadi apa pendapat Datuk mengenai pandangan yang sebegini? Hana, tuan-tuan dan puan sekalian sekalian, pandangan tersebut adalah satu pandangan yang silap dan salah di kalangan masyarakat. Bila kita lihat kepada prinsip tawakal ini, dia ada perbezaan antara tawakal dengan tawakul. Tawakal ini adalah satu keadaan di mana kita sebagai orang-orang Islam berusaha merancang, melaksanakan setiap yang dirancangkan dengan sebaik-baiknya, kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang dikatakan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, kamu telah berusaha, kamu telah merancang dengan sebaik-baiknya, kamu telah mempelajari, menyediakan diri kamu dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bagaimana nak merancang kewangan dengan pendapatan yang ada. Kemudian setelah dirancang dan dilaksanakan perancangan tersebut dengan baik berdasarkan ilmu pengetahuan, maka selepas daripada itu barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iqilha summa tawakkal. Maknanya dalam nak memastikan supaya binatang ternakan ataupun unta yang dijaga itu tidak hilang, Nabi dah pesan supaya kita hendaklah ikat unta tadi. Kemudian watawakkal 'ala Allah. Lepas daripada kita buat usaha ikat, dan kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah SWT. Bukan kita kata kita serahkan kepada masa depan anak-anak kita, pelajaran anak-anak kita serahkan kepada Allah SWT. Yang ini merupakan satu konsep dan pandangan yang salah yang perlu kita berubah. Maka dalam konteks inilah pada pandangan saya tentang kenapa saya sebutkan daripada awal tadi dalam surah Az-Zumar, Allah SWT telah tekankan kepada kita tentang kepentingan ilmu. Perbezaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di hujung ayat tersebut Allah SWT sebut kan bahawa innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang boleh mempelajari, yang mengambil pengajaran daripada kehidupan ini adalah ulul albab. Ulul albab ni adalah mereka-mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan berkaitan tentang bagaimana kita nak merancang kewangan kita adalah merupakan satu pengajaran dan tuntutan agama. Yang ini yang Allah SWT ajar kepada kita. Bukan Allah SWT kan, Allah SWT dah sebut kalau kita nak berjaya dalam konteks merancang kewangan kita, pendapatan kita, maka kita tidak boleh nak bertawakal begitu saja. Kita kena ada ilmu pengetahuan. Kita kena belajar bagaimana nak merancang kewangan tersebut. Kemudian kita laksanakan perancangan tersebut dalam masa kita masih masa hidup ini, dan selepas daripada mati kita rancang masa kita hidup, kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah SWT. Saya ulang balik, Allah SWT sebut wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, berusaha bersungguh-sungguh, kemudian barulah kamu serahkan urusan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk di atas penjelasan mengenai konsep tawakul ataupun tawakal dengan yang sebenar-benarnya. Baiklah, saya nak bertanyakan daripada perspektif keuangan Islam ya. Ini kerana transaksi dan aktiviti keuangan Islam ini dilihat agak berbeza jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh industri perbankan konvensional. Jadi bagaimana transaksi ataupun aktiviti keuangan Islam ini dilihat secara tidak langsung boleh mengajar pelanggannya untuk menjadi celik keuangan?
Um, Hana, saya suka merujuk kepada apa insiden yang Hana ada sebut daripada awal tadi itu berkaitan dengan apa ni Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 48 Allah SWT menyebut qalat tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. Yang bermaksud Nabi Yusuf alaihissalam berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kamu biarkan kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, maknanya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Maknanya Hana, dalam konteks ini bila Hana sebut tentang apa yang kita boleh pelajari daripada sistem Islam ini, seperti mana apa yang Allah SWT telah ajar kita melalui usaha yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS. Sangat mudah Hana, kalau kita tengok situ Nabi Yusuf mengajar kita tentang konsep simpan. Jadi maknanya menyimpan itu penting sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam konteks ini 7 tahun yang akan datang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datuk. Baiklah para penonton, nampaknya kita kini sudah pun berada di penghujung rancangan. Jazakallah khair jazak diucapkan kepada panel jemputan kita pada hari ini yang amat arif Datuk Setia di atas kupasan yang sangat bermaklumat sebentar tadi, dan sesungguhnya pengurusan dan perancangan keuangan yang betul dan baik akan memberikan impak positif dalam kehidupan seseorang individu insya-Allah, dan kemampuan seseorang individu untuk membuat pengurusan dan perancangan keuangan yang baik pula akan berdasarkan kepada tahap literasi keuangan seseorang itu. Oleh itu, masyarakat Islam perlu sedar bahawa literasi ataupun celik keuangan ini adalah antara matlamat syariah yang telah digariskan oleh Islam, kerana tanpa kekuatan ekonomi dan sumber keuangan yang mencukupi, urusan meninggikan syiar Islam, memperkasakan akal, menjaga nyawa dan keturunan adalah sukar untuk dilaksanakan. Orang ramai juga perlu cakna dan mengambil iktibar untuk lebih berhati-hati dan melakukan pengurusan serta perancangan yang terbaik agar portfolio keuangan peribadi mereka lebih terjamin dan terus berkembang. Dan akhir sekali, walaupun kebanyakan dari kita mungkin tak dapat bersama dengan ibu bapa, saudara mara, sahabat handai yang dikasihi, kerana kita harus mematuhi syarat-syarat total lockdown akibat COVID-19 ini, namun kita sebenarnya harus bersyukur dan berterima kasih kerana masih lagi terus dikurniakan dengan keamanan kesihatan dan keberkatan. Yakinlah bila kita berfikiran positif, insya-Allah hanya perkara-perkara positif yang akan datang kepada kita. Sekian Tijarah untuk kali ini. Terima kasih buat anda yang menonton. Bertemu lagi kita di episod akan datang. Saya Hana Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.